siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, maka baginya kecukupan. Kenapa Allah Ta'ala bagi kecukupan kepada orang bertakwa pada Allah? Sebab kita dah sebut sebelum ni, bila orang itu bertawakal kepada Allah SWT dan bertakwa kepada Allah SWT, orang macam ini akan ada satu jiwa dalam jiwa dia, iaitu dia berpuas hati dengan pemberian Allah walaupun sikit. Al-qana'ah, dia bisa ada qana'ah. Nabi Muhammad SAW dia pernah sebut dekat kita. Kata Nabi SAW, "Idza nazara ahadukum ila man fuddila ilaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Kata Nabi SAW, apabila seseorang itu dia telah melihat kepada orang yang telah diberikan kelebihan daripada sudut harta dan juga kejadian cantik dia, handsome dia tu, falyanzur ila man huwa asfala minhu. Dia kena tengok orang bawah dia, jangan tengok orang atas. Kita ni kalau kita ni contohlah rasa dah handsome, kita tu dah rasa macam Aaron Aziz. Contoh, jangan tengok Brad Pitt, berat lah. Brad Pitt pula tengok balak handsome. Habislah kamu Aaron Aziz kena jual kedai. Tapi orang handsome macam Aaron Aziz tu, dia tak boleh tengok orang macam Brad Pitt, dia kena tengok macam orang Malaysia yang lain. Aku cik lah orang lain. Nampak? Dia kena ada macam tu dulu. Kalau orang perempuan dia rasa dia lawak, macam siapa? Macam Maya Kari, contoh. Saya tak ada nama lain, dia sebutkan. Contoh Maya Kari. Dia jangan tengok orang yang lawak daripada dia. Tengok pula Aishwarya Rai, dia jual kedai lah. Dia kena tengok macam orang lain, barulah dia rasa, oh okey, alhamdulillah. Nisbah pada kecantikan, nisbah kepada harta. Bagi contoh, kita ni pakai handphone tu pula, harga tu berapa? RM3,000 punya handphone, contoh. Kita pergi tengok orang pakai handphone RM10,000. Sakit tipu lah. Bila pun nak pakai handphone RM10,000? Tapi kalau orang pakai handphone yang harga RM3,000, pergi tengok handphone macam ni yang nak pakai ni, RM80 ni, aku lagi power pada ustaz tu, akan dah canggih. Selesai banyak perkara. Nampak? Maknanya Muhammad dah jawab, falyanzur ila man huwa asfala minhu. Tengok orang bawah tu, barulah datang keredaan. Alhamdulillah, orang lain cuti banyak lebih. Aku sedar yang ni dapat, dan aku ni banding orang lain, aku lagi canggih. Dia apa tu? Rasa okey, alhamdulillah. Pakai Vivo, pergi tengok orang naik motor, selesai masalah. Pakai Vivo, tengok orang pakai BMW, penat. Bila pun nak pakai BMW? Orang pakai BMW, kita tengok orang naik kapal terbang. Bila pun nak pakai kapal terbang? Bila nak selesai? Bila tengok orang naik kapal terbang, dia fikir pula macam mana aku nak kuasai dunia. Dunia pula pun dah dapat. Kan jadi hal lah. Tapi kalau orang pakai Vivo, kita tengok orang naik motor, orang naik motor tengok banyak benda selesai. Bila kita tengok timbul perasaan tu, itulah ketenangan dalam hidup, dan ketenangan itulah yang dikatakan sebagai kecukupan. Kita rasa alhamdulillah, okey lah hidup aku dah okey dah, rasa kecukupan semasa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW dia pernah sebut, man ahabba an yakuna aqwa nas falyatawakkal 'ala Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mahu bahawa sendiri dia jadi manusia yang paling kuat, adalah dia bertawakal kepada Allah. Sebab orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, jiwanya akan tenang. Orang yang jiwa tenang sebenarnya adalah hakikat bagi kekuatan. Syekh, orang ni bila jiwa dia tenang, hidup dia senang. Betul? Jiwa tenang, hidup senang. Jiwa tak tenang, hidup hawir. Hidup rasa ada je something. Orang yang boleh tak datang masjid ni, antara sebab jiwa tak tenang, rasa ada tak cukup. Pergi sana tak datang masjid, tak tunai ibadah pada Allah. Orang datang masjid, alhamdulillah. Walaupun duit tak banyak, alhamdulillah boleh hidup dengan aman dan kecukupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hidup bagus, alhamdulillah. Janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang telah melicinkan urusan kita. Baligh ni daripada kalimah balagh. Balagh ni asalnya sampai, capai. Semua ada balagh. Balagh ni maknanya segala urusan kita ni tercapai. Siapa yang melicinkan itu? Yang melicinkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang dia buat tak capai-capai. Dia usaha ni habis usaha dah tak capai-capai. Dan kita kena ingat yang boleh tercapai bersama di kuasa Allah. Orang belajar universiti, baca buku ni Syekh, tak darah baca buku. Kalau kita masuk bilik dia, tengok style dia belajar tu, kita ni pula jadi tension. Dia lagi tension.
Sebab kita tengok pun dah tension, dia lagi tension lah dengan style belajar tu. Tapi bila time peperiksaan tak lulus, ada juga. Ada cerita di pengalaman tu, duduk kat Zahar, kawan-kawan kita ni, dia punya mengaji ni, malam kali tidur. Malam ni tak tidur tau. Kalau dia nak tidur tu sengaja tak nak pakai selimut. Tidur tu tak nak pakai selimut. Kita tanya kenapa tak nak pakai selimut. Nanti kalau puasa sejuk, aku bangun nak baca buku. La ilaha illallah. Tension, tengok style dia belajar. Kawan anak seorang lagi Azhar Mesir tu ada sejuk tau, ada musim sejuk. Musim sejuk tu cakap sama kuasa, perempuan kuasa cakap. Tu nak cerita dekat Mesir. Dalam keadaan sejuk tu, dia sanggup tidur tak pakai selimut. Dia sanggup menyisakan badan dia. Sebab apa? Kalau time sejuk tu, sejuk sangat pun sedap, aku bangun, aku tak nak tidur, aku nak baca buku. Punya kuat belajar. Masa peperiksaan, tak lulus. Peperiksaan tak lulus. Yang kita ni pula kami tidur, baca buku dalam kes selimut. Ambil kes selimut, tutup kepala, buku. Betul tak? Sekali ke buku-buku tidur. Peperiksaan, lulus. Siapa punya kerja? Siapa punya kerja yang meluluskan kita belajar di peperiksaan? Allah Ta'ala. Inna Allah balighu amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang melancarkan, yang melicinkan urusan itu. Yang melicinkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat situ insya-Allah. Jangan sampai satu tahap kita terlupa ke Allah, kita rasa kita pula yang buat segala-gala. Jangan. Inilah yang telah berlaku kepada Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun ni Syekh, dia dok rasa segala urusan yang melancarkan tu adalah dia. Dia berkuasa tau. Dah ada kerajaan dah hebat. Dan kerajaan masa tu mana ada lagi hebat melainkan kerajaan itu. Tu paling hebat masa tu. Dia tengok sungai ni dah mengalir. Mengalir pula dapat tumbuh-tumbuhan, tanam taman boleh hidup, rakyat mesti boleh hidup, tak ada masalah apa pun. Dia tengok ini sebuah pemerintahan aku. Pemerintahan yang tak ada macam ni. Dia mula rasa inni rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling canggih sekali. Fir'aun dia dok rasa yang melancarkan perjalanan sungai Nil itu adalah dia. Itu problem. Padahal yang melancarkan perjalanan sungai Nil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat situ, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang telah melancarkan segala urusan ini. Allah Ta'ala. Kita boleh fikir macam itu sebagai orang Islam. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya telah menjadilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua perkara itu qadran, bahawasanya Allah Ta'ala itulah Tuhan yang Maha berkuasa. Kenapa Allah Ta'ala cakap macam ni? Allah Ta'ala nak bagi tahu, akuilah diri kita tu lemah. Tu je. Sedar diri yang aku ni sebenarnya lemah. Sedar diri bahawasanya Allah Ta'ala tu Maha berkuasa. Bila ingat situ, selesai. Dunia ni aman, percayalah tuan. Hari ni yang jadi duk aman, duk gaduh, duk buat khianat, duk tindah orang, duk zalim orang, duk rasuah, duk tipu, bangunlah boleh mundi, contohlah kalau raya tu kan. Semua ni kenapa? Sebab ni duk rasa kita lagi hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu problem dia. Kita kena ubah mindset. Cara berfikir itu kita kena ubah. Cara fikir yang telah diajar oleh Al-Quran yang kita baca pada hari ini, macam mana kita nak mengakui kelemahan diri kita dan kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat hayati, fikir elok, yakinlah kita akan dapat ketenangan hidup kita di dunia. Dan yang paling pasti Allah Ta'ala akan bagi ketenangan hidup kita di akhirat. Yang itulah tempat yang sebenarnya kita akan pergi dia selepas berdoa. Nanti kita kena fikir insya-Allah sebagai orang Islam insya-Allah. Habis ayat. Wallati ya'isna minal mahid. Akan datang insya-Allah kita akan bincang pula pasal orang perempuan yang kena talak balik. Ulang balik cerita kena talak wallahu a'lam. Wallahu sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa ghayran kami rizqikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat wa amalan salihan mutaqabbalan, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ghayran kami berikan kepada kami kehidupan kami yang baik. Fil akhirati hasanah dan di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sebelum dah tutup, ada buat buku kat luar. Buku
tu pasal politik negara yang adil, mengikut konsep Islam. Satu. Yang keduanya, Anas secara peribadi adalah optimis negara adil boleh terbina kat Malaysia. Satu. Yang kedua, kita orang Islam selalu berpolitik fikir kekuasaan. Sampai satu tahap kita rasa kita boleh tidak orang. Anda rasa ini satu gambaran yang silap di kalangan orang Islam. Politik dalam Islam ini adalah kemanusiaan, bukan semata-mata kekuasaan. Jadi orang Islam dapat fikir apa itu politik Islam, kekuasaan. Itu salah. Dua. Yang ketiganya, kita tengok Nabi Muhammad SAW di Madinah 30% tidak, 30% sahaja yang Islam, 70% tidak Islam. Tapi dalam masa tak sampai 10 tahun di Madinah dah tak ada orang bukan Islam. Sebab semua masuk Islam. Bukan orang keluar dah, orang semua bukan masuk Islam dalam kerajaan Madinah. Faham ni Nabi Muhammad SAW ni dia bawa jenis politik yang jarang dikaji oleh orang Islam. Anak tulis buku tu nak memberi kesedaran orang Islam, ada dekat luar tu. RM10 buat buku tu. Kalau sebab beli RM10 sambil-sambil derma nak buat masjid dekat Kampung Melayu Sungai. Anak tulis buku tu dicetak sebab nak buat derma. Itu tujuan RM10. Ada kat luar tu RM10, buku dalam tu masing-masing lah, amanah masing-masing. Tak ada duit ambil dulu, bayar kemudian. Kalau lupa halal, kalau mati pun halal. Yang tak halal kalau buat lupa dengan buat mati, itu tak halal. Ada kat luar kan, halal yang diri lah, insyaAllah ada kat luar. Kalau tak ada duit ambil dulu lah, bayar kemudian insyaAllah. Tak mahal nak masjid Allah. Dan kalau siapa yang nak derma pada masjid, nak minta e-compact, boleh jumpa anak, pandai nak bagi e-compact SMS, insyaAllah. Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.